Hai, selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti pelajaran dengan tenang. Murid-murid, tahukah anda apakah tanggungjawab anda sebagai seorang pelajar? Tanggungjawab anda yang utama ialah mengisi sepenuh masa yang terluang untuk belajar. Belajar apa-apa saja, sama ada belajar di sekolah, di pusat tuition, atau mencari ilmu pengetahuan di mana-mana sahaja anda berada. Baik, untuk menjadi murid yang cemerlang bukanlah satu yang mudah. Kita perlu rajin, kita perlu banyak berusaha, kita perlu berkorban masa agar setiap peperiksaan yang kita hadapi nanti mencapai atau memperoleh kejayaan yang memberangsangkan. Ingat murid-murid, bahawa di belakang sana siapa yang menanti anda? Siapa yang mengharapkan kejayaan anda? Yang pertama, selain diri anda sendiri, ibu bapa. Ibu bapa yang anda sayangi. Kalau kamu sayang ibu bapa, maka kamu dapatkanlah kejayaan yang cemerlang. Mereka lah penanti setia. Mereka lah yang menaruh harapan yang tinggi untuk anda berjaya selain guru-guru anda. Baik, di sini saya mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit teknik atau kaedah atau cara untuk belajar yang berkesan. Terutama sekali bila kamu mengikuti pelajaran di dalam kelas. Pertama sekali, teknik yang pertama ialah melihat. Melihat dengan teliti dan jitu. Apa-apa sahaja yang diajarkan, yang ditulis, yang dipamerkan, yang ditunjukkan oleh guru anda. Bukan nak lihat cikgu je. Cikgu ni handsome, cikgu ni cantik. Ada setengah murid termenung tengok cikgu, tapi bukan dengar apa yang dikatakan oleh guru. Mereka memerhatikan cikgu seolah-olah satu model. Ini salah murid-murid. Jangan macam tu. Kita lihat apa yang diajarkan oleh guru supaya dapat merangsang otak kita untuk mengingat apa yang diajarkan oleh guru. Baik, teknik yang kedua, mendengar. Kita dengar dengan teliti, kita dengar dengan jitu. Apa-apa sahaja yang diungkapkan, yang diajarkan, yang dikatakan oleh guru anda. Nah, daripada mendengar, juga dapat merangsang otak untuk mengingat segala pelajaran yang telah diajarkan oleh guru anda. Dan yang ketiga, meniru. Setelah melihat, mendengar apa yang diajarkan oleh guru, jom marilah kita tiru. Kita tiru. Ditiru di sini banyak orang terlepas pandang. Cikgu boleh meniru ke cikgu? Bukan maksudnya meniru ketika menjawab soalan peperiksaan, bukan. Meniru di sini maksudnya meniru apa yang telah diajarkan oleh guru. Kita tirulah. Kita daripada kecil, daripada bayi dulu, mula-mula sekali orang yang kita tiru siapa? Ibu kita yang kita tiru. Kita tiru kelakuan ibu. Dengan mula-mula tiru, mak, cakap mak. Ibu ajarkan kita bercakap ibu, kita tiru. Hinggalah hari ini. Apa salah ke kalau ataupun tak boleh ke kalau kita meniru apa yang diajarkan oleh guru kita? Meniru apa yang diajar. Dan mungkin lebih luas daripada itu kalau saya katakan konsep meniru ni. Mungkin boleh meniru daripada buku, meniru daripada media massa kalau di luar sana, di luar daripada kelas. Ya, itu konsep meniru, tiru. Baik, yang seterusnya, tulis. Banyak murid malas nak menulis. Apa yang cikgu dah ajar, apa yang cikgu katakan, yang cikgu ucapkan, sambil tulis. Kerana menulis itu juga memberikan satu rangsangan kepada otak untuk mengingat, untuk kita
menghafal untuk kita mudah mempelajari apa yang diajarkan oleh guru kita. Kita tulislah poin-poin yang penting, belajar. Saya lihat waktu saya mengajar, kalau saya tak suruh, murid-murid tak nak menulis. Sayang. Ilmu yang kita sampaikan terlepas begitu sahaja. Kalau otak tu, kalau minda mereka macam komputer ke, macam robot, tak apalah. Ya, sekali tengok, terus masuk, terus boleh ingat sampai bila-bila, itu tak apalah. Kadang-kadang baru saja macam melangkah saja keluar dari kelas, apa yang diajarkan oleh guru semua sekali dah tak ingat, dah lupa. Tulis murid-murid, ya, tulis. Sayang. Ilmu tu sangat berharga, lebih berharga daripada wang ringgit. Baik, seterusnya teknik memahami. Bila kita dah melihat, kita dah mendengar, kita dah meniru, kita fahamilah. Ya, kita fahamkan apa yang telah diajarkan oleh guru. Dan jika tidak hafal, sekiranya tidak hafal, bertanyalah dengan guru. Jangan segan-segan, jangan malu. Kalau malu atau terasa segan nak bertanya di waktu tu, cari masa lain. Cari masa yang terluang. Ataupun mungkin boleh bertanya dengan guru tuition anda. Jangan tanya. Jangan sampai disimpan dalam hati. Jangan sampai pertanyaan itu, masalah itu lenyap begitu sahaja. Rugi. Para pelajar, rugi. Ya? Okey, anda semua. Yang akhir sekali yang saya nak tekankan di sini, menghafal. Ya, kita dah mendengar apa yang diajarkan oleh guru, ya, pelajaran yang diajarkan oleh guru. Ya. Cubalah kita hafal. Ya, kita hafal. Apa yang dah diajar oleh guru itu, satu-satu topik yang telah kita diajarkan oleh guru itu, kita cuba hafal. Tak kisahlah kalau di rumah misalnya nak menghafal, buat gaya macam cikgu kita, seperti guru kita waktu mengajar di dalam kelas pun tak apalah. Kita tiru, kita hafal. Mungkin dengan cara ini kita akan memahami. Tapi ingat, menghafal bukan semua orang dapat menghafal dengan baik dan mudah. Ada setengah pelajar sukar untuk menghafal. Kalau anda tergolong dalam golongan ini, maka anda kena cari teknik-teknik lain supaya anda mudah menghafal. Nah, mungkin kesempatan lain nanti saya akan ajarkan kepada anda bagaimanakah teknik menghafal ini yang paling berkesan. Jadi, telah saya dedahkan tadi 6, iaitu 6 konsep. Sebenarnya konsep yang saya dedahkan ini ialah saya kenali sebagai konsep 6M, iaitu melihat, mendengar, meniru, menulis, memahami dan menghafal. Cubalah anda semua, pelajar yang saya kasihi, cuba ikut apa betul panduan kaedah yang telah saya berikan tadi, terutamanya sewaktu guru mengajar di dalam kelas. InsyaAllah anda akan menjadi pelajar yang cemerlang, yang berjaya dalam pelajaran. Okey, setakat ini saja. Semoga dapat dikongsi sama dan dijadikan panduan untuk menjadi pelajar cemerlang. Salam hormat, kita jumpa lagi.